bagi nama, start recording. Share screen. Okay. InsyaAllah dapat 0.35, kalau ajak 5 minit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya tak macam saudara Andrew, dia ada hands free. Saya lupa buat hands free. Saudara Andrew, salam kenal semua. InsyaAllah single dan available lah. Boleh. Masa ni orang berkerjaya juga, subhanallah, walaupun belum sebulan lagi dalam Islam, tapi alhamdulillah istiqamah istiqamah ni maksudnya konsisten dalam belajar hari ke hari. Jadi kerana Allah, itulah yang sepatutnya. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah, ibu segala surah, ibu kepada kita Al-Quran sendiri. Al-Fatihah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Menjelang ibu dia daripada kita. Si dengar? Si berapa jelas? Okey, macam tak jelas sih. Macam tak okey kah? Agak okey lah. Tak Okay, kami cuba angkat. Sebab tadi kami angkat atas meja. Jadi kami perlu pegang lah. Okay. Jadi kenal Allah, sama dan selamanya kita sebagaimana biasa, setiap hari kita bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah bagikan. Walaupun memang kita diuji dengan macam-macam ujian. Tak ada istilah hidup tanpa masalah. Hidup tanpa masalah tu orang yang dah meninggal dunia tu mungkin dah tak akan menghadapi apa-apa masalah. Tapi masalah akibat daripada perbuatan dunia, itu masalah dekat bila datang dah pergilah. Tapi di dunia ni tak ada istilah kita hidup tanpa masalah. Pastinya ada masalah. Jadi subhanallah, apapun, walaupun diuji masalah, kita sabar menghadapinya. Dan kita kena ingat bahawa Tuhan bagi kita banyak lagi nikmat. Selain pada nikmat kesihatan, nikmat kekuatan. Syah pagi tadi bangun tiba-tiba kejang kaki. Kekejangan kaki. Mungkin sebab terlalu sejuk ke atau terlalu lama dalam satu pos. Jadi nama pun berusia dah masuk umur 40 series kan. 40 series. Tapi kita tetap syukur, sabar. Sabar juga diuji. Kalau diuji dengan kesihatan pun kita sabar. Sesungguhnya kesakitan, apa-apa yang kita hadapi adalah kifarah. Kifarah ni maksudnya balasan lah. Atau penghapus kepada dosa yang kita pernah lakukan. Kita banyak buat salah dalam hidup kita ni. Jadi kadang-kadang apa yang kita hadapi tu adalah kifarah dosa. Baik Tuhan balas kat dunia daripada dibalas akhirat pula. Ini yang kita tak mahu. Kita tak mahu balasan kita nanti di akhirat pula. Selamat datang Sina Syafina. Alhamdulillah, walaupun Miri ni hampir seluruh bandar Miri ada masalah line, ada masalah tak ada elektrik dan sebagainya. Test. Hello? Okay, dah. Okay. Jadi kerana Allah, saya ulang sikit dia. Jadi kat sini kita tiba-tiba hilang line. Jadi kalau lepas ni hilang line lagi, insyaAllah, Alhamdulillah. Saya bersyukur Allah ada seorang tukang semak kat depan saya ni. Ada line ke tak ada line. Jadi kalau saya sendiri tadi mungkin tak tahu. Cakap seorang saja. Cakap seorang saja. Dia letak tepi dulu lah. Saudara Andrew, kalau nak makan dulu lah. Ya. Okay. Jadi kami dah order roti, ada air teh tarik sama-sama dua teh tarik. Jadi kalau kat rumah sana minta maaf, kita tak dapat hidangkan apa-apa. Masing-masing buat masing-masing lah. Masing-masing buat masing-masing, santai-santai. Jadi kena Allah, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita adalah manusia yang terbaik. Allah sebutkan dalam Quran, Tuhan kita. Bukan orang lain, Tuhan sebut.
kita adalah manusia yang terbaik bila mana kita mengajak orang untuk ke arah kebaikan atau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah satu perkara yang baik. Kita jadi manusia yang terbaik bila kita mengajak orang untuk berlaku kebaikan dan melarang daripada berbuat keburukan. Dan yang lebih baik lagi, kita betul-betul yakin dan percaya bahawa Allah, bahawa ajaran Nabi Muhammad adalah benar, benar dan untuk kita dan selamanya. Jadi kerana Allah, hari ini kita akan sambung pengajian akidah kita. Saudara Syahrul sebagaimana dimaklumkan tadi masih di Kuching, dan saudara Azim pun ada urusan beliau. Beliau adalah pelajar praktikal lah, Ustaz Azim. InsyaAllah akan datang, kita akan bagi peluang kepada beliau untuk sama-sama lah berkongsi dengan kita pada hujung-hujung minggu macam ni. Okay, jadi kerana Allah, semalam kita dah masuk tajuk akidah tentang kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Sambungan daripada kalimah syahadah, sambungan daripada kalimah syahadah, nanti insyaAllah Brosyah tak sempat juga nak share lagi slide yang semalam. Tapi hari ini kita ada tajuk baru, iaitu fitrah beragama. Okay, soalannya sekarang. Okay, sekarang ni tak naklah kita satu hala saja. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah? Faham tak maksud fitrah? Saudara Andrew, boleh bagi tahu? Fitrah ni saya tak tahu. Kena buka audio. Buka je lah. Yang lain boleh type kalau ni fitrah beragama. Fitrah, maksud dimaksudkan dengan fitrah? Yang dipahami. yang dipahami kalau fitrah kembali ke jalan Allah. Percubaan yang baik. Percubaan yang baik, tapi tak ada salah, betul lah. Jadi betul lah, kita fitrah, kita akan adalah kita mencari Tuhan. Fitrah manusia mencari Tuhan. Kembali kepada Tuhan, fitrah manusia. Itu salah satu fitrah. Perkataan fitrah ni mungkin dah di bahasa Melayu kan, tapi mungkin belum dipahami. Kita belum faham apa maksud fitrah. Fitrah beragama. Jadi apa yang dimaksudkan fitrah? Siapa yang nak cuba lagi kat sini? Ada yang mungkin tengah Google rasanya tengah Google. Guna pengetahuan awam macam saudara Andrew tadi. Apa rasa-rasanya maksud fitrah? Ustaz-ustaz kadang-kadang selalu guna perkataan fitrah. Jadi kadang-kadang untuk para mualaf mungkin tak tahu lagi maksud fitrah ni tadi ya. Saya cuba share screen. Okay. Tak apalah, kita ada satu percubaan daripada saudara Andrew. Yang lain-lain nanti boleh jawab dalam Google Classroom. Nanti saya akan tanya soalan sama juga dalam Google Classroom. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah? Okay. Share screen. You're sharing your screen. Alright. So now I open my Google Drive. Dan apa fitrah beragama. Mungkin kami share terus sekejap lah. Share since kami dah pula PDF Telegram. Kembali kepada Tuhan. Okey. Aina dengar jawapan ni ya. Jadi ini jawapan ikut jawapan daripada Ain ya. Ain kak N. Okey, N. N sama macam apa ni? Jawapan sama kepada saudara Andrew tadi. Tapi sebenarnya fitrah ni maksudnya semula jadi. Yang semula jadi. Apakah yang semula jadi? Yang asal. Contoh ya, kita bayi kan, bayi. Bayi biasanya apa? Biasanya menangis. Biasanya minta susu. Jadi inilah fitrah. Dia suci, dia bersih. Boleh tak kita kata Nabi berdosa, bayi itu berdosa, awal-awal dah membunuh orang, awal-awal dah menipu, awal-awal bayi tak pandai nak buat benda-benda macam ni kan. Jadi fitrah manusia, keadaan yang suci, bersih, tak ada kesalahan. Jadi Islam, nanti insyaAllah kita ada perkongsian daripada Ustaz Safwan. Dia pun seorang mualaf, tapi Alhamdulillah lebih hebat daripada Brosyah, dah jadi pangkat ustaz dah. Seorang mualaf
yang umur belasan tahun masuk Islam, rasa belasan atau 20. Saya tak ingat. Tapi kemudian lah yang bukan lahir dalam Islam, tapi orang belajar, konsisten belajar dan belajar. Jadi beliau ini layak digelar sebagai seorang ustaz. Ini bekerja dengan JKA Marudi, insyaAllah akan mengajarlah. Dia juga adalah ketua kepada pengurusi kepada USK Marudi. USK ini adalah satu lagi NGO yang dilantik oleh Majlis Islam Sarawak untuk membimbing mu'alaf. Jadi saya Abrosyah sekarang ni insyaAllah lepas ni akan berkhidmat dengan Hidayah Center Foundation sepenuh masa, dan modul yang kita guna hari ni adalah modul Hidayah Center. Jadi hari ini tajuk kita fitrah beragama. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk ni, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan fitrah. Jadi sifat semula jadi yang ada dalam setiap kejadian. Contohnya pokok mesti ada daun, mesti ada akar, mesti ada batang. Ini fitrah. Fitrah kejadian. Ya. Dan setiap macam kucing, tak akan terus mengaum macam harimau. Dia mengiau. Kan? Mengiau. Jadi sifat semula jadi dia mengiau. Jadi dalam sebagai manusia kita ada sifat semula jadi. Dan macam tadi yang disebutkan oleh Anne dengan saudara Andrew, ada dua A, dua huruf A, dua nama huruf A, nama anak Rosyah pun semua A, Amir, Arif, Arik. Nombor 4 belum fikir lagi. Semalam dah pergi, Alhamdulillah pergi ke DJ. Sah. Memang ada. Tunggulah insyaAllah, doa-doakan bulan 5 tahun depan akan ada seorang lagi. Cahaya mata insyaAllah. Jadi fitrah beragama. Jadi fitrah, kita balik kepada perkataan fitrah, memang ada fitrah. Contohnya kita makan, manusia mesti makan, kita mesti minum, kan? Itu fitrah dia. Tapi Tuhan kata kita kena kawal, kena hadkan makan, minum, kan? Makan, minum. Dan kalau kita beragama pun mesti ada landasan yang betul. Ada landasan betul, ada cara yang betul. Macam berkeluarga pun satu fitrah. Berkeluarga pun satu fitrah. Kita mesti nak bahagia dengan istilah, walaupun pening jugalah kepala tengok perangai anak-anak, kan. Kadang-kadang pening tengok perangai pasangan apa semua. Tapi kita fitrah, memang kita nak ada keluarga. Supaya hidup kita ni taklah sunyi. Bukannya kita duduk dalam hutan atau duduk dalam bilik sahaja. Jadi kita memang fitrah dia memang kita bersosial. Fitrah kita bersosial. Tapi pasti ada had-hadnya. Jangan melampaui batas. Sebab kalau anda kata kita melampaui makan, tak kontrol, apa akibat dia? Makan tak kontrol, akibatnya kita sakit. Sebab segala punca penyakit datang daripada makan. Rasanya tak payah seorang ustaz pun cakap benda ni, siapa-siapa saja pun akan setuju bahawa secara fitrahnya, bila kita terlebih makan, pasti akan sakit. Kan? Terlebih makan, pasti akan sakit. Jadi inilah kita kena faham maksud fitrah di sini. Dan contohnya, apa terjadi kalau kita melawan fitrah? Apa terjadi? Apa yang terjadi kalau kita melawan fitrah? Okay. Secara fitrahnya, mata kita sekarang ni kan, mata kita biasanya apa? Berkelip. Cuba tahan mata daripada berkelip. Apa jadi? Kita akan stres. Cuba tahan mata, jangan berkelip. Jangan berkelip. Kita akan stres. Sebab secara semula jadi, mata tu akan berkelip. Berkelip. Cubalah tahan mata daripada berkelip. Memang kita akan rasa sengsara. Sama lah. Kalau kita lawan fitrah, fitrah kita makan tadi secukupnya, makan berlebihan, akibatnya kita sendiri yang akan tanggung. Jadi Tuhan yang menciptakan segalanya, dia tahu apa baik untuk kita hanya perlu ikut dan taat. Ikut dan taat. Itu maksudnya orang yang bertakwa. Bila mana kita ikut dan taat, apa yang diperintah, apa yang dilarang, kita ikut bulat-bulat. Tak payah tanya, walaupun kita tak faham apa pada hakikatnya kan. Tapi kita ikut, itulah fitrah. Fitrah. Okay? Jadi dari segi satu lain, fitrah adalah tabiat atau suci asli. Sejak lahir, bila kita sejak lahir, disebutkan oleh saudara itu tadi, bayi sejak lahir kita ni suci, bersih. Asalnya, kita ni jadi seorang yang penganut agama yang berbeza hanya kerana persekitaran kita. Hanya kerana keluarga kita. Sebab itulah kita kena belajar untuk mencari Tuhan. Belajar dan belajar. Sebab tak mungkin, sebab dalam akal manusia pasti hanya ada satu kebenaran. Ada satu saja kebenaran yang pastilah, kebenaran yang pasti. Jadi di sinilah kita kena faham bahawa fitrah ni satu yang semula jadi. Jadi bila disebutkan beragama, bila beragama, fitrah beragama, manusia secara fitrahnya akan mencari Tuhan. Mungkin ada yang memilih untuk tak percaya Tuhan ni tak ada.
Tapi itu datang kemudian. Bila mana manusia tadi sombong. Bila dia belajar sains, dia belajar sains, memahami dunia ni, bahawa semula jadi yang disebutkan, bahawa semua ni random chance. Benda yang berlaku secara rawak sahaja. Benda yang berlaku, yang semua yang berlaku hanya secara rawak. Hanya secara rawak. Jadi dia tak percaya Tuhan tu ada. Tapi kalau orang saintis yang betul-betul belajar, teori Big Bang contohnya, teori Big Bang, Rocha sendiri dalam bidang matematik, ahli sains jugalah, ahli sains matematik juga kat Universiti Melaya pun dalam fakulti sains. Jadi memang ahli sains lah. Okay. Bila kita belajar tentang teori Big Bang, teori yang diterima lah antara macam mana alam semesta kita ni, semua bintang-bintang, semua terjadi. Dia akan datang satu persoalan. Sebelum ada matter, sebelum ada jisim, tak ada apa-apa. Jadi bagaimana sesuatu yang tak ada apa-apa tiba-tiba wujud. Jadi pastinya, sebab kalau secara hukum alamnya, untuk sesuatu terjadi, untuk meja ni terjadi, contohnya proses sekali, tutup sekejap tutup share screen sekejap. Macam mana nak tutup share screen? Okay. Nama kita masih belajar. Okay, stop share screen. Okay. Buka kamera depan sekejap. Okay. Kita santai-santai tengok ni sekarang ni kita berada dekat belakang Mega Hotel. Okay, belakang Mega Hotel. Oh, subhanallah. Okay, alhamdulillah. Mungkin line dah ada. Okay, contohnya kita tengok air teh tarik dia. Kita tengok teh tarik dia. Sorry kalau siapa nak minum teh tarik kena datang sini lah. Baru kita dapat belanja. Okay, contoh teh tarik ni kan. Mana datang air ni? Mesti ada sumber kan? Mesti ada sumber. Dan teh tarik ni tak akan terjadi kalau tak ada orang buat. Ni orang buat yang kat kedai lah. Orang kat kedai buat. Mesti ada orang buat. Jadi bila secara hukum alamnya, semua benda pasti pasti ada penciptanya, ada yang membuatnya. Jadi bila balik kepada yang pertama sekali, jisim atom yang pertama. Atom yang pertama bunyi kata teori Big Bang. Tapi hakikatnya tak ada pun bunyi letupan besar. Dia terjadi dengan zarah pertama, zarah gas-gas. Zarah gas. Kalau gas-gas meletup, maka terjadilah semua bintang-bintang. Bila bintang-bintang dah terjadi, ada bintang yang mati, maka serpihan bintang tu tadi jadi batu-batu dan jadi planet. Ni kejadian alam semesta kalau kita belajar sains astronomi, so, kita kat sini Miri, alhamdulillah kita ada pusat falak Miri dekat luar explanet, baru saja dilancarkan oleh Ketua Menteri kita 2 minggu lepas 2 minggu lepas lah. 2 minggu lepas, hari Jumaat telah dilancarkan, yang mana kita boleh belajar tentang alam semesta. Jadi bila kita belajar tentang alam semesta, sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran dia kata tengoklah alam semesta. Betapa macam mana kata sempurnanya. Kita manusia tak sempurna, tapi kita tengok penciptaan alam semesta, dia saling melengkapi. Kita ni semua sebab kekurangan, tapi kita saling melengkapi. Kita manusia tak akan dapat buat makanan sendiri. Pastinya kena dengan izin Tuhan, ada tumbuhan yang tumbuh, ada binatang yang ni, jadi barulah kita dapat makan, kan? Jadi Tuhan telah ciptakan semua ni saling melengkapi. Jadi inilah fitrah manusia. Bila kita jadi yakin bahawa dunia ni pasti ada pencipta. Okey, saya share screen balik mana nak share lagi, hilang lagi butang share. Okay, alright, share screen semula. Start now. Okay. Ni dia. Okay. Right. Harap tak terlalu halus lah. Kalau guna telefon, kalau dia halus, gunakan 2 jari. Cuba besarkan. Pinch keluar. Mungkin dapat dibesarkan nanti Sebab brochure kena pakai cara macam ni. Melainkan brochure sengit macam ni. Ni besar lagi InsyaAllah besar lagi Okay. Sifat semula jadi Jadi fitrah adalah tabiat suci atau asal yang kita bawa dari lahir. Jadi macam mana pula orang yang dilahirkan, dia kata saya ni lahir laki tapi nak jadi perempuan. Atau saya ni perempuan nak jadi laki. Macam mana tu? Jadi itu semua pilihan. Sama juga macam kita tak percaya dengan Tuhan. Sebab bila mana dalam Islam kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi bila dilahirkan secara fitrah, maksudnya tadi kita tadi memang dah kalau laki-laki lah, belajarlah jadi laki kan. Taklah kita belajar jadi perempuan. Itu semua pilihan. Atau
kita dilahirkan, bila kita lahir tadi, bila kita budak-budak, kita dengar cerita-cerita tentang Nabi Musa membelah laut kan. Kita dengar tentang Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan buta. Kalau lepas tu kita belajar tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membelah bulan. Ni benda-benda yang luar biasa, luar biasa yang berlaku. Yang bukti bahawa ada nabi-nabi, sebab manusia pada hakikatnya kita hari ni hebat mana pun David Blaine atau David Copperfield, tak tahulah kenapa ahli-ahli sihir, ahli-ahli magic ni kan semua guna nama David. Mungkin kerana bintang David. Jadi yang ni yang kita kena ni kan, takkan dapat menandingi mukjizat nabi-nabi. Nabi Nuh, dia dapat cipta sebuah kapal yang sampai hari ni rasanya manusia tak akan dapat kumpul lah. Semua binatang-binatang, semua spesies-spesies berpasangan datang dalam satu kapal kan, duduk berapa lama kat laut. Ni satu teknologi yang luar biasa. Satu teknologi yang luar biasa Nabi Nuh, yang diberi pada Nabi Nuh untuk mencipta kapal kan, dan siap boleh meramal hujan lagi. Bukan meramal sebab dia diberitahu oleh Tuhan bahawa ada banjir besar yang akan datang. Pada masa tu semua orang tak percaya. Dah 900 tahun berdakwah, tak orang percaya. Jadi di sinilah bila mana fitrah manusia. Tapi hakikatnya hari ni bila kita tengok ada cerita-cerita macam ni, orang cakap ni benda yang fiction, benda yang dibuat-buat. Kita tengok ni, Bro Syah sendiri pun selalu tengok jugalah Marvel Avengers kan, ada Avengers angkasa lepas, adanya alien. Tapi hakikatnya hidupan di planet-planet lain masih belum dapat dibuktikan. Hanya berdasar andaian, benda-benda yang tak dapat dijelaskan, terus kita sebut alien. Alien ni maksudnya UFO, maksudnya unidentified flying object. Maksudnya benda yang tak dapat dikenal pasti lagi. Dan makhluk yang turun daripada UFO ni dikatakan alien. Alien kan. Jadi hasil daripada hayalan tersebut, ni doktrin tersebut, maka hari ni orang percaya bahawa manusia ni sebenarnya tak special mana pun. Tapi pada hakikatnya tu semua tak berasas. Sedangkan dalam Islam dan di kalau kita kena kata, adakah Muhammad pernah wujud? Macam mana kita nak buktikan? Muhammad pernah wujud? Kalau Muhammad tak pernah wujud, tak akan ada makam Muhammad. Maksudnya kubur Nabi Muhammad dekat Madinah Munawarah, dekat dunia sekarang. Kita boleh lawat. Sebab tu pentingnya kita ada azam pergi haji. Azam pergi haji, kita sendiri tengok lawat bumi muka rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, kita ni Nabi Ibrahim, rumah yang Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail kan, dibina. Kaabah tu tadi kita dapat, kita pergi ke Madinah sebelah daripada Mekah, kita pergi ke Madinah, kita dapat lawat kubur Nabi Muhammad yang walaupun dah 1400 tahun, tapi masih ada sampai hari ni. Kalau manusia ni tak wujud, pastinya tak adalah kubur dia kan. Jadi ni memang kalau kita kata tak betul juga, tak betul. Takkanlah 1 bilion manusia dapat mempercayai satu yang penipuan. Jadi berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya, sebab nabi-nabi sebelumnya tak dihantar untuk semua manusia. Dihantar untuk kaum tertentu. Nabi Isa, Nabi Musa dihantar untuk Bani Israel. Itu pun bukan semua Yahudi. Bani Israel saja dihantar untuk kaum ni saja. Tapi akhirnya ajaran kaum ni tadi, oleh kerana kepentingan kumpulan tertentu, maka disebarkan sebagai agama seluruh manusia. Jadi kalau nak kata Tuhan ada anak, banyak agama kata Tuhan ada anak. Bukan sahaja Kristian, tapi banyak agama. Jadi secara fitrah beragama, kita kena faham bahawa kita akan yakin bahawa Tuhan pasti yang paling berkuasa. Yang kita sebutkan sebelum ni ada konsep rububiyah. Kita pasti ada Tuhan. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut Tuhan. Kalau dalam bahasa Iban kita sebut Petara. Kalau dalam Cina tadi kita sebut Tenchu. Kemudian apa pun bahasanya dalam English sebut God. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang soal sekarang ni. Apa maksud Subhanahu Wa Taala? Subhanahu Wa Taala. Subhana sama macam Subhanallah. Okay? Subhanallah maksudnya maha suci Tuhan. Tuhan yang suci. Allah yang suci. Wa dan Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala ni maksudnya yang maha tinggi. Tuhan yang suci dan maha tinggi. Taklah maksud dari segi fizikal lah. Tak bermaksud dari segi fizikal. Maksudnya kalau dalam konteks kita sebagai manusia, tak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tak ada yang lebih tinggi daripada, dari segi kuasa, dari segi kemampuan untuk melihat, dari segi kemampuan untuk mendengar. Kan? Ini sifat wajib Tuhan. Tak akan ada yang lebih daripada Tuhan. Dan kalau dari segi kehidupan pun tak akan ada lebih yang
umurnya panjang daripada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi alam semesta sendiri ada permulaan dan alam semesta sendiri, saintis sendiri ada pengakhiran. Sebab bila disebutkan teori Big Bang, kita tengok bunga api, kita nyalakan bunga api kan, apa ni, bukan bunga api, kita nyalakan roket, roket yang meletup tu, firework. Bila nyala sekarang ni sebenarnya kita senang macam firework. Big Bang yang akhirnya akan hilang. Planet-planet sekarang ni, bintang-bintang sekarang ni saling menjauhkan diri. Dia makin besar. Allah sebut dalam Al-Quran bahawa alam semesta ni dia berkembang, dia merebak, makin jauh. Jadi itulah kita sebutkan bahawa kita yakin bahawa adanya pencipta, adanya Tuhan. Cuma sekarang ni persoalannya, adakah kita ada hubungan tak dengan Tuhan tu? Atau kita lupakan Tuhan tu? Tuhan tu kita lupakan. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, semua tumbuhan-tumbuhan, semua binatang-binatang, semua yang lain diciptakan sentiasa bertasbih dengan Allah, sentiasa mensuci Allah. Cuma kita manusia dengan bangsa jin, ada dua bangsa makhluk kat dunia ni yang diberi pilihan untuk pilih nak ikut Allah atau nak ikut syaitan, yang dah awal-awal dilaknat oleh Tuhan, masuk neraka. Jadi sekarang ni pilihlah. Okay? Jadi bila kita kata ni, kita ada naluri untuk menyembah sesuatu. Tapi menyembah apa? Itu yang kita kena cari. Ada siapa yang layak disembah? Yang itulah kita lafazkan dalam syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah sahaja yang kita boleh mohon pertolongan. Jadi berdoa ni maksudnya tadi kita kena belajar biasa kan. Dalam Islam kita ada berdoa, kita ada solat atau sembahyang tadi. Berdoa sebelum makan boleh doa, sebelum tidur boleh doa. Anytime kita nak doa, jangan doa dalam toilet je lah. Dalam toilet tak payah berdoa. tengah melakukan hajat kita, buang hajat kita tu, jangan berdoa. Itu tak sopan namanya. Kita sendiri pun dapat fikir tak sopan berdoa tengah dalam benda, atau tengah mencuri kita berdoa, mohon tak kena tangkap kan. Itu benda yang salah. Tak dapat kita nak berdoa dengan Tuhan minta benda macam ni kan. Jadi benda macam ni kita manusia sendiri dapat membezakan apa yang betul dan yang baik. Jadi memang ulama-ulama kita pun sebut, kalau kita tadi buat benda yang tak baik atau benda yang tak sopan lah, kalau kita berdoa tengah yang kita ditandas tadi dan sebagainya, maka jangan lagi. Jadi fitrah manusia untuk menyembah dan berdoa. Okay? Jadi sebelum kita masuk kepada ayat Al-Quran ni, kita kena tahu ayat Al-Quran ni, kalau dalam Al-Quran berbeza dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita tengok Bible, dia adalah penceritaan daripada disciple. Kalau macam Book of Mark, Book of John, Book of Luke, dalam Bible sendiri, atau even kitab Veda, kitab Buddha apa semua, okay? Dia adalah rekod daripada macam manusia sendiri. Dia kata yang mengajar, dia tengok pada Nabi ni buat macam ni, Nabi Isa buat macam ni, Nabi Lut buat macam ni, Nabi Moses buat macam ni. Jadi rekod orang. Yang tu kalau dalam Islam kita sebutkan hadis. Bila kita tengok sunnah yang disebutkan bagi hadis atau sunnah, sunnah tadi adalah perbuatan atau percakapan Nabi. Perbuatan atau percakapan Nabi yang direkodkan. Itulah sebenarnya title. Kalau nak dibandingkan Bible dengan, tak dapat dibandingkan. Bible dengan Al-Quran tak sama. Al-Quran ni memang betul kata-kata Tuhan. Tuhan bercakap dengan kita. Sebab tu salah satu sifat Tuhan berkata-kata. Bila Tuhan berkata-kata, maka kita baca Al-Quran disampaikan. Sebab tu kita kadang-kadang Qul huwallahu ahad. Dia ada kata, Tuhan katakan kepada dia, katakanlah. Tuhan kata, kalau kataan ini daripada Muhammad akan tak akan sebut katakanlah kan. Dia akan terus tulis saja kan. Allah itu satu. Tapi apa yang berlaku, Qul huwallahu ahad, Allah sebut dalam tu tadi, yang ni surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Okey, Qul huwallahu, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu. Jadi ditambah perkataan katakanlah kat depan ni. Dan kalaulah Nabi Muhammad yang tulis buku ni, buku Al-Quran ni, kenapa nama Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali saja dengan atas nama dia? Kalau dia sendirilah yang buat buku ni kan, kenapa dia tak tulis nama dia sendiri banyak dalam buku Al-Quran? Kenapa? Jadi soalannya sebab Nabi Muhammad dia hanya menyampaikan. Nabi Muhammad ni tak pandai baca, tak pandai nulis, tapi diberi kelebihan dapat hafal.
Dia diberi kelebihan dapat hafal Al-Quran, dapat hafal Al-Quran, dia jenis petah bercakap juga. Jenis petah bercakap dan baiklah, baik hati dari segi sifat dan wataknya dapat dijadikan contoh. Sebab memanglah sebagai contoh satu bila manusia yang ada hari ini, mestilah orang yang paling baik kan. Jadi kita nak berjaya, ikut orang berjaya. Alright, jadi naluri manusia memang perlu mengaku pada Tuhan, perlu menyembah dan berdoa. Jadi sekarang ni kita sama-sama tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni adalah surah ke-7. Dalam Al-Quran, dia ada 114 surah. Kalau kita bahasa Melayu kan, bab lah. 114 bab. Bab pertama adalah Al-Fatihah. Dalam bab ke-7, surah Al-A'raf. Tapi Al-Quran ni, dia bukan topik by topik. Kalau macam bab 1, mungkin pengenalan. Bab 2 macam ni. Tak. Tapi sebab Al-Quran ni bukan macam buku biasa, dia punya message cut across. Dia cut across, saling relevan dan kadang-kadang berulang. Tuhan nak ajar kita, dia ulang. Macam cikgu lah. Cikgu kan nak ajar sekali, mana cukup, kena ulang. Jadi kadang-kadang mungkin perkataannya berbeza, tapi mesejnya sama. Sebab manusia ni kena ulang. Jadi kita tengok dalam surah Al-A'raf, insyaAllah, selalunya bila baca ayat Al-Quran, kita mulakan dengan Bismillah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Okay, kita tengok maksudnya sama-sama. Okay, dan bagaimana proses penciptaan yang digambarkan dalam ayat. Okay, dan yang dalam kurungan ni bukannya dalam ayat, dia tak dalam ayat Arab, tapi dia hanya membantu kita apa yang nak disampaikan. Dan ingatlah, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Sulbi ni tulang belakang kita, ada tulang sulbi yang ujung tulang belakang tu. Okay, tulang belakang sulbi tu kita dia ni ada saintifik kat sini kat saintifik kan. Lepas ni Brosha akan ceritakan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Ni Tuhan bercakap, bukankah aku ini Tuhanmu? Dia tanya kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, orang kita yang kita anak kepada Adam kan, kita jawab. Walaupun kita sekarang ni tak ingat, kita tak ingat, tapi sebelum kita dilahirkan, sebelum Tuhan tiupkan roh kita jawab Tuhan. Bila Tuhan tanya kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Maksudnya tadi, kita mengiyakan bila Tuhan tanya siapa Tuhan kita. Okay? Kemudian kami melakukan yang sebenarnya itu, okay, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, kita manusia, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Yang ini keesaan Tuhan. Jadi kat sini kalau kita tengok apa yang nak disampaikan dalam ayat ni, sebenarnya Tuhan rekod balik. Kita manusia tak ingat sebab dunia ni nama pun manusia. Perkataan manusia ni sebenarnya perkataan bahasa Arab. Nas, orang yang nas. Nas ni adalah maksudnya orang yang lupa. Jadi manusia adalah orang yang lupa. Ni hebatnya bahasa Melayu. Sebab tu bahasa Melayu pernah jadi lingua franca dunia kan. Sebab dia banyak mengadaptasi bahasa Arab juga. Okay? Jadi bila kita tengok dekat sini, Allah rekodkan balik kepada kita apa dialog kita dengan Tuhan. Jadi rekod pertama dia kata, sebelum kita lahir kat dunia, Tuhan ciptakan kita dalam keadaan roh. Keadaan roh kan? Roh. Sebab manusia tanpa roh, kita pasti hilang lah. Sebab kalau kita nak explain macam mana manusia berfungsi, kita sekarang ni berfungsi, adakah hanya bioelektrik dalam otak yang menghantar mesej-mesej? Jantung ni tadi berdegup atas bioelektrik yang ada. Kalau otak mati, jantung pun akan mati kan? Jadi dia bergantung dengan otak kita. Jadi saraf tu tadi, pergerakan elektrik tu tadi, yang bioelektrik tu tadi, siapa yang kawal? Memang manusia sekarang ni cuba memahami sambung saraf sana, sambung saraf sini. Tapi memang sesuatu yang kompleks, yang memang sukar untuk difahami dan sukar untuk dirakamkan. Tapi semua yang berlaku dalam badan kita tadi
pastinya kalau dalam layman terms lah, ada rohnya. Ada rohnya. Bila roh tu hilang, bioelektrik tu memang akan hilang juga. Bila orang mati, tak ada lagi fungsi otak. Fungsi otak tak akan ada lagi. Okay. Jadi inilah yang kita namakan bila sebelum kejadian kita perlu ada roh tadi. Bila kita di alam roh, kita berjanji dengan Allah SWT. Kita tadi bila ditanya oleh Allah SWT, kita bersaksi dengan Allah SWT, kita mengiyakan. Bila Allah kata, siapa Tuhan kamu? Kita kata, kamulah. Ya, betul. Kamu adalah Tuhan kami. Sebab apa Tuhan buat macam ni? Sebab nanti bila di akhirat kelak, kita akan ditanya, ni janji kamu sebelum ni kan? Sebab dulu ditanya kat bumi ni, siapa nak akan menjadi khalifah? Siapa yang akan jadi pemimpin kat bumi ni? Kita manusia mengiyakan. Ada dialog dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah pun ada dialog yang sama juga. Ada dialog kita sebenarnya berdialog banyak. Tapi diputuskan Allah cerita sikit kat dalam surah Al-A'raf. Allah cerita sikit dalam surah Al-Baqarah. Banyak surah Allah ceritakan tentang kejadian manusia ni tadi. Supaya kita tadi mengambil pelajaran. Jadi kat sini tadi, kalau kita tengok kan, sebelum tadi ditiupkan roh, kita dah berjanji dengan Allah. Jadi kalau ikutkan saintifik, macam Brosyah, anak tadi cek semalam baru 6 minggu. 6 minggu belum ada jantung. 6 minggu baby dalam rahim ibu belum ada jantung. Selalunya dalam 3 bulan ke 4 bulan. 4 bulan lah. Dalam usia 4 bulan, bila jantung mula berdegup, maksudnya tadi rasanya bukan jantung dulu yang beroperasi lah. Mesti ada otaknya dan sebagainya. Roh tu ditiupkan dalam rahim ibu. Dan banyak juga yang keguguran. Bila tak ada roh, Allah tak izinkan. Allah tak izinkan roh tu masuk dalam bayi tadi. Maka keguguran. Keguguran kan. Jadi inilah yang kita katakan semua atas izin Tuhan. Sama ada kita hidup atau kita mati. Kadang-kadang kita tengok saintis hebat macam mana sekalipun, kita belajar kalau laki-laki dengan perempuan, sperma dan ovum, kita ada XY dan XX. Untuk kita tentukan, macam sekarang ni kan, tak tahu lagi. Doktor semalam tak akan dapat bagi tahu confirm laki atau confirm perempuan sekarang ni. Dia tak akan bagi tahu. Tapi Tuhan yang Maha mengetahui, dia akan kita dah tahu daripada awal. Kita akan berapa orang anak dan sebagainya kan. Sama ada anak ni akan dilahirkan, kita bersedia. Kita sebagai orang Islam, Rosyah pun bersedia. Bersedia kalau Tuhan tak izinkan. Contohnya, walaupun kita expect bulan 5 tahun depan, kita dalam keadaan bersedia. Apa pun kemungkinan yang Tuhan telah jadikan. Inilah sebenarnya kita kena faham. Jadi, kita faham bila roh masuk, maka tawaran kita untuk beri komitmen kepada Allah. Kita yakin bahawa Allah Tuhan kita. Okay? Jadi, sebab itulah Nabi, dia katakan setiap kali terlahir tu, ada fitrah dalam tu, cenderung untuk dekat diri kepada Tuhan. Sebab ni lah, sebab kita tadi dah berjanji dengan Tuhan kan, sebelum kita lahir, walaupun kita tak ingat sekarang ni, semua manusia, dia cenderung untuk percaya ada kuasa yang menaungi kita, yang menjaga kita. Kalau kita nak kongsikan lah, mungkin saya share kan, ni saudara Andrew bersama kita. Kan, sebelum dia masuk Islam, dia berdoa juga. Belum terima Islam lagi, dia pun berdoa bahawa Tuhan ada, yakin bahawa Tuhan ada, dan minta doa kepada Tuhan, dan Tuhan makbulkan doa dia. Tuhan makbulkan dia, kenalkan kepada Islam. Sebab tu dalam Islam, kita tak payah paksa orang masuk Islam. Kalau kat Malaysia ni, kita tengok, ada 15 minit lagi ya. Atau kita buat sejam je lah. Mungkin ada orang dah ada urusan 11.30, jadi kita ambil masa 15 minit lagi ya. InsyaAllah slide ni sikit je, 7 slide je. Jadi kita tak akan lanjutkan lagi lah. Jadi bahawa Tuhan bagi petunjuk kepada kita. Jadi Alhamdulillah kepada semua yang ni mungkin perjalanan nak terima Islam jauh. Ada yang Rosyah pernah dengar perkongsian kan, daripada sekolah rendah lagi. Dari sekolah rendah lagi, tertarik dengan Islam. Tapi last umur 32 baru Allah bagi hidayah untuk datang ke pejabat agama, syahadah tadi. Bagi kekuatan untuk bersyahadah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi panjangkan umur untuk sampai kepada Islam tadi. Sebab itulah sekarang ni kita dah Islam, kita kena belajar jadi seorang yang benar. Kita kena yakin bahawa inilah fitrah. Fitrah kita bahawa kita yakin bahawa Tuhan ada. Walaupun kita tak nampak. Samalah macam kat sekarang ni kan, teh tarik yang cerita tadi. Semua yang kat sini mungkin tak nampak siapa tukang buat air teh tarik ni kan. Tapi yakin tak ada orang buat air teh tarik? Yakin kan? Mesti ada orang buat air kan? Takkan tak ada orang buat kan? Jadi walaupun kita tak nampak, tak bermaksud benda tu tak ada. Atau Tuhan kita tak ada. Sebab itulah sains kadang-kadang, silapan sains, orang yang betul-betul yang jadi saintis tapi tak ada konsep kepercayaan kepada Tuhan, dia jadi
jauh. Dia anggapkan semua ni satu satu kebetulan sahaja. Sedangkan dalam dunia ni tak ada benda yang kebetulan. Contohnya bertemu dengan saudara Andrew. Tak ada yang kebetulan dah. Bila black up apa semua sama-sama cari line, tiba-tiba dalam group message memang dah ditakdirkan. Dah ditakdirkan sama-sama duduk dekat restoran yang clear ni, belakang Mega Hotel. Jadi apa bukti agama tu fitrah? Okay? Jadi kita bila kita tengok diri kita sendiri kita tengok kita bila kita nak sesuatu, kita akan cuba tanya daripada seseorang atau kita akan tanya daripada Tuhan lah. Kita nak sesuatu kita ada hajat, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Fitrah manusia tak kira lah apa agamanya. Ni fitrah beragama. Ini bukti kita dengan kenapa tak dapat. Dia nak mohon sesuatu. Bila kita ada hajat, kita mohon sesuatu. Sebab itulah dalam Al-Fatihah kita, Al-Fatihah kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Sebab tu kalau kita baca, sebab tu penting, wajib Allah wajibkan Fatihah ni tadi dalam sembahyang kita. Nak ingat kita, nak minta tolong, minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang lain. Minta dengan Allah dulu. Minta dengan Allah dulu. Kemudian bila kita ni tadi yang kedua, kita akui mesti ada kuasa yang menyebabkan sesuatu. Kuasa yang menyebabkan sesuatu. Panjang umur, pendek kita, datang tak jodoh kita kaya atau miskin, kadang-kadang bergantung dengan Tuhan. Berusaha sendiri buat part time Grab. Kadang-kadang kita kena, bila kita berusaha sendiri ni, sama ada berdering tak berdering telefon, semua ada tak Tuhan rezeki yang Tuhan bagi Tuhan bagikan. Tapi kita kena usaha keluar kan, standby dan sebagainya. Jadi ini bukti bahawa kita manusia secara fitrahnya, secara semula jadi, kita yakin bahawa ada kuasa yang lebih baik daripada kita, yang lebih hebat daripada kita. Lepas tu, yang ni yang terakhir. Ini bukti yang paling besar. Bila kita ditimpa masalah, ditimpa bencana, ditimpa musibah, time tu lah kita kadang-kadang kebanyakan manusia baru nak ingat Tuhan. Baru nak ingat Tuhan kan. Cuba dekat dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang nak datangkan hidayah pun Tuhan bagi ujian ni dulu. Lepas tu baru start fikir Tuhan, baru start reflect balik. Betul ke apa yang aku buat selama ni kan? Hidup enjoy kan? Happy hour dan sebagainya kan? Adakah betul benda yang kita buat selama ni? Jadi rugi bagi manusia yang Tuhan sebut dalam ayat tadi raw feeling. Disebabkan orang-orang yang lengah, orang yang procrastinate, orang yang suka bertangguh. Jadi kita sekarang ni kita dah berjanji, tapi kita bila berjanji dengan Tuhan bahawa Tuhan kita tak ikut perintah dia. Kita lengah-lengah kan. Kita lengah-lengah kan arahan Tuhan. Nak sembahyang kita lambat-lambatkan kan. Nak puasa pun tahu puasa wajib nanti bulan Ramadan 5 bulan lagi. Tak payahlah sibuk-sibuk ni kan. Tapi nanti bila datang sebenar tak juga puasa. Itu yang jadi masalah. Jadi insyaAllah esok hari Isnin kita nak ajak lagi lah. Esok hari Isnin nak ajak lagi. Siapa yang dapat berpuasa, cubalah belajar untuk berpuasa sebagai mu'alaf. Bukan macam orang yang lahir macam Islam, macam Brosyah. Brosyah sendiri pun waktu budak-budak dulu, rasanya darjah 2 kot. Darjah 2, darjah 3 dah start puasa dah. Darjah 2, darjah 3 dah start puasa. Cuba puasa sebulan tu. Kita terus, waktu tu belum diwajib lah sebab belum sunat lagi, belum pandai ni lagi kan. Tapi dah mula berlatih puasa. Tapi macam mu'alaf-mu'alaf sekalian, mana ada peluang sebelum tu kan. Jadi sekarang ni jangan berlengah lah. Jangan berlengah untuk berlatih. Jangan nanti sebab bila bulan puasa, rugi bagi siapa yang bulan puasa nanti bulan Ramadan, dia diberikan pahala yang besar, sangat besar. Beza puasa sunat dengan puasa wajib di bulan Ramadan, sangat berbeza. Jadi siapa yang tak dapat puasa pada bulan Ramadan, dia orang yang rugi. Jadi kena berlatih lah. Kena belajar berlatih Jadi setakat tu saja perkongsian. Kalau kita ada soalan sekarang ni lah masa minta maaf mungkin banyak berceramah. Okay. Kita nak tanya sekarang ni. Ada soalan tak tentang fitrah-fitrah ni? Okay. Kalau tak ada soalan nanti Brosyah yang tanya soalan. Apa fitrah seorang lelaki? Apa fitrah seorang perempuan? Ini dalam kursus perkahwinan kita tanya soalan ni. Apa fitrah dia? Siapa boleh jawab? Boleh tag dalam mesej. Fitrah seorang perempuan macam mana? Fitrah seorang lelaki macam mana?
Stop sharing screen. Kalau tak ada soalan, Rosyah tanya soalan. Ada soalan tak? Bila sebut fitrah beragama ni tadi. Apa lagi contoh-contoh? Banyak contoh sebenarnya. Dalam masa 1.5 jam nak cerita semua memang tak dapat. 1 jam lah. Ni 1 jam tadi. Kita start 10.30 hari. Apa lagi contoh fitrah? Banyak fitrah kita. Fitrah nak makan roti. Kita orang Malaysia kan. Walaupun kita lain bangsa. Sekarang ni makanan orang India. Sarawak ni tak ada pun orang India. Tapi kita makan roti. Sebab dah dibesarkan dalam suasana masyarakat majmuk kan. Bila masyarakat majmuk, ni dah 1 jam makanan di depan kita. Sepatutnya dahulukan makan. Okay. Ni sebenarnya tak elok. Ni Rosyah cakap awal lah. Ni benda yang salah. Bila makanan ada depan kita, sepatutnya terus makan. Tapi nak utamakan orang yang kat rumah, betul. Betul cakap saudara Andrew. Dalam majlis ilmu, kadang-kadang kita boleh tangguhkan solat berjemaah isyak. Sebab kita tak habis lagi mengajar, jadi diperbolehkan untuk tangguh sebab majlis ilmu macam ni. Tapi hanya majlis ilmu, jangan sebab lain. Atau sebab kita jangan tengok Facebook. Lainlah tadi kita bertangguh atau kita bertangguh contoh seorang doktor lah. Tengah operation orang, takkan kita nak tangguh kan? Operation kadang-kadang sampai 2 jam. Ni kan, takkan kita nak tangguh. Kalau kerja yang melibatkan nyawa tu perlu diutamakan. Jadi ada keadaan-keadaan. Islam ni bukannya jumud. Jumud ni maksudnya apa ni? Tak ada flexibility lah. Ada flexibility dia, tapi tak boleh flexibility yang kita buat-buat. Kena tanya juga dengan Ustaz. Boleh ke? Kalau dalam keadaan macam ni kan. Contoh ada soalan sebelum ni, saya driving kat KL, balik kerja maghrib. Kan? Tak sempat lagi nak maghrib. Dalam kereta macam mana nak semayang kan? Macam mana nak semayang kereta? Jadi kita semayang menghormati waktu. Ada cara dia, menghormati. Tapi lepas sampai nanti, dah masuk waktu isyak, semayang isyak dulu, kita kodakkan balik semayang maghrib kita tadi. Ni flexibility lah. Tapi kalau tak tanya Ustaz, macam mana nak tahu kan? Takkan kita anytime lah kita semayang. Subuh nanti ke, esok ke baru nak ganti. Tak. Sebab kita dengan Allah. Bila kita mana hutang dengan Tuhan, Tuhan tahu. Kita ni melengah-lengah kan. Ini tadi, ghafilin, orang yang melengah-lengah. Jadi kita kena usahakan. Kena usahakan untuk sentiasa latih diri kita dekat dengan Tuhan. Ajar anak-anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita. Jangan kita sendiri saja, kena kita semua sama-sama, insyaAllah. Okay. Apa fitrah lelaki dengan perempuan? Ada yang dah jawab ke? Baru nak tengok mesej ni. Okay. Macam mana nak buka ni? Maksud fitrah. Apa sifat semula jadi perempuan? Fitrah. Tadi kan kita bincang kataan fitrah. Perempuan tak boleh jadi lelaki. Okey, satu perempuan tak boleh jadi lelaki, betul? Tak boleh jadi lesbian. Betul, lemah lembut. Tu. Sifat perempuan, sifat dia lemah lembut. Sifat kasar ni, kekuatan, tu fitrah lelaki. Laki lebih kuat daripada perempuan. Ni sifat, ni maksudnya fitrah. Jangan terbalik. Kerja berat bagikan isteri buat. Itu salah lah. Semula jadi. Jadi kalau dalam rumah tangga, waktu berkapal, betul saling, I love you me kan. Tapi bila dah ada anak, kita kena faham fitrah perempuan. Anak tu akan jadi keutamaan. Lelaki akan terpinggir. Tapi tak bermaksud kita pinggirkan. Minta lelaki faham saja. Sebab kena faham fitrah lelaki. Fitrah lelaki, minta dilayan juga. Minta dilayan juga kan. Jadi kita kena faham fitrah-fitrah ni. Dan jangan kita salahkan bila kita tadi tak melayan suami, tiba-tiba suami start cari lain. Kan? Jadi ini kita kena faham fitrah. Sebab tu dalam Islam, siapa yang mampu, bukan kita kata semua orang boleh kahwin 4 dah. Sebab tu kalau nak poligami dalam Islam, ni satu kesilapan. Hanya Islam saja kata kahwinlah hanya satu kalau kau takutkan Allah. Kalau kita takut Allah, kahwin satu je. Tapi dalam ayat yang sama tu dia kata kahwinlah 2, 3 atau 4. Kalau tak mau, kalau kau takutkan Allah, kahwinlah hanya satu. Islam aja ada benda ni. Sebab apa? Secara fitrah lelaki, ni bukan minta maaf lah, kata ada agama yang lain kan. Dia kata, okey, boleh. Oleh kerana dia kaya tadi kan. Dia kaya kan. Rumah memang ada isteri, ada anak. Tapi lepas tu simpan perempuan simpanan dan sebagainya. Atau contohnya kita tengok raja-raja, sultan-sultan kan. Raja, minta maaf kalau ada orang Thailand kat sini minta maaf Raja Thailand kan. Sampai
tu beratus, beribu pun ada. Kalau kita tengok kerajaan Siam sebelumnya, beribu-ribu isteri, gundik dan sebagainya kan. Jadi dalam Islam kita had kan, tu yang datang selepas Nabi tu. Kan? Mana had dia? Had dia tadi paling banyak pun 4. Kenapa 4? Pernah tanya tak? Pernah tanya tak kenapa Islam kata 4 sahaja? Kenapa tak lebih? Mungkin Allah mungkin tak sebutkan, tapi kita sebagai orang Islam kita ikut saja, ikut saja. Kerana apa? Ada berapa minggu dalam sebulan? Ada 4 minggu saja kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita bahagi satu orang satu isteri kan, ada 1 minggu tu satu minggu. Kalau kita mampu. Rosha tak minta, Rosha tak minta ada lebih. Sebab ada seorang pun, ada 4 orang, 3 orang anak sekarang ni pun dah apa ni, lain lah kalau rezeki kita lebih. Kalau rezeki kita lebih, ada rezeki macam gubernur kita, TYT kita, tak patutlah. Tak patut, dia boleh bantu banyak orang kan, bantu banyak keluarga untuk sekolah dan sebagainya. Apa salahnya? Sebab tu kita tengok budaya kita sekarang ni ikut budaya barat. Budaya barat. Bila kita lebih daripada satu dikatakan dayus atau dikatakan apa ni? Tamak. Sedangkan bukan semua lelaki mampu. Bukan semua lelaki mampu untuk jadi suami yang dapat menanggung bagi satu rumah dan sebagainya, bagi kereta dan ni kan, tak banyak yang ni tadi. Yang minta maaf Jadi banyak penipuan betul. Banyak penipuan juga. Itu satu lagi, banyak penipuan. Kata satu isteri pun banyak juga yang perempuan-perempuan lain kan. Jadi banyak penipuan di situ. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa Islam ni datang sebagai penyelesaian. It's a solution. Bagi orang yang mampu, kalau nak kahwin pun paling banyak pun 4. Paling banyak 4. Sebab nak bagi 1 minggu satu isteri. Kalau 5, bulan bila nanti isteri satu lagi kan. Sebulan pun tak jumpa. Jadi masalah lah. Jadi kalau sebab sekarang ni rasanya dah trend baru juga. Budak-budak baru sekarang ni, laki orang pun dia kacau juga. Laki orang kangen dengan Facebook, dengan TikTok, dengan sebagainya kan. Lagi laki orang apa semua yang mampu kan, jadi sugar daddy dan sebagainya. Ni trend terbaru sekarang ni. Kalau betul-betul serius nak bersama, kahwin. Ni dalam Islam. Bukannya ni lah, dah berisi baru nak sibuk pergi pejabat agama kan. Ni tak betul. Benda yang tak betul berlaku kan. Kita kena komit. Baru kita tak ada anak pun tak tanya. Aku ni anak accident ke? Kan? Kita anak accident kan, anak luar nikah. Betul lah, anak luar nikah. Kita tak nak. Jadi betul. Tak dapat nak berbapakkan satu. Sebab tu dalam Islam nak ajar sebenarnya, nak ajar masyarakat kita, Allah sebenarnya nak ajar kita hidup dalam keadaan yang sejahtera, yang selamat, yang tenang, tenang tadi Jadi tak ada isu-isu lah. Kalau memang dah berkahwin, memang boleh ada anak kan. Jadi tak ada isu kat situ Jadi barat pula, bukan kata barat sajalah, macam mungkin budaya sekular. Budaya sekular sekarang ni membezakan agama tadi, kata yang penting jujur, yang penting bagi komitmen. Adakah itu cukup? Jadi kalau komitmen sebenar, yang memberi maksud tadi adalah nikah kahwin. Sebab tu kita kata fitrah manusia tadi untuk ada kesejahteraan dalam keluarga. Kita nak keluarga kita selamat, kita nak yang seterusnya. Sebab tu sekarang ni kita kena belajar apa yang fitrah kepada manusia. Makan, kita memang perlu makan, tapi makan yang macam mana? Kalau macam ni kan, kalau ni takkan kalau macam roti macam ni, minyak sebenarnya ni. Kan? Takkan nak makan setiap hari kan. Jadi sekali-sekala boleh. Jangan yang ni kan. Jadi kita sebagai manusia dibagi akal, tahu apa yang baik untuk kita. Okey? Jadi 1 minit lagi. Kalau ada apa-apa nak tambah, siapa nak kongsi, Bro Syah boleh bagi mikrofon nak cerita. Ada nak cerita apa-apa? Saudara Indra? Tak ada? Allah. Jadi kita sebagai orang Islam sekarang ni, Alhamdulillah, banyak yang lahir Islam, banyak yang baru datang semula kepada Islam. Kita duduk dalam akhir zaman. Nabi dah sebut dah. Dalam akhir zaman ni, ada orang, kita berebut-rebut membina bangunan pencakar langit. Tapi dalam masa sama, itulah manusia start lari daripada Tuhan. Walaupun Islam kita ramai, 1 bilion, tapi kualiti tak ada. Tapi kita dapat cari, kalau kita tengok orang Islam hari ni, kita tak akan jumpa orang yang jaga 5 waktu, selalu ke masjid, tanpa paksaan dan sebagainya, sanggup keluarkan sebahagian rezekinya untuk bantu orang miskin, sanggup tahan lapar sepanjang bulan kan, tanpa paksaan. Tak ada tengok macam orang Islam. Kalau kita kat Malaysia sekarang ni, kita tengok walaupun banyak orang Islam pun yok puasa kan, tapi kita tengok ramai juga yang berpuasa. Dan kita tak akan jumpa satu agama yang betul-betul bila Good Friday betul-betul puasa. Semua puasa, tak ada.
Sekarang tipu-tipu juga kan. Jadi banyak juga macam orang Islam sendiri lah yang ramai. Tapi masih ramai juga orang Islam yang cuba tukar. Sebab ada kebenaran dalam Islam tadi. Sebab tu tak payah nak dipaksa. Dan kita tak payah menilai ya. Sebagai mu'alaf, saudara yang dulu pun ada cerita yang kita. Orang tanya kita, wah, awal ni semayang. Ni yang pakai topi haji apa semua kan, alimnya apa semua kan. Tak payah dengar yang orang Islam sendiri. Sebab kita buat kerana Allah. Dan kita kena jagalah hati kita. Kita jaga hati kita bahawa kita buat ni tadi bukan nak menunjuk-nunjukkan orang juga. Jadi kawan-kawan ni kalau yang sebut macam ni kita ajak dia balik. Biar sama-sama kan kita ajak balik. Sama-sama dengan kita puasa, sama-sama kita semayang kan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi alhamdulillah. orang orang mualaf lagi yang mengajak. Itu yang terbaik lah. Sebab ni kira bila kita ajak kebaikan, Allah ni adil ya. Allah dah adil dan pemurah. Bila orang tu buat kebaikan sebab kita ajak tadi, pahala yang orang tu dapat, kita pun dapat tanpa menggunakan pahala orang tu. Hebat lah. Sebab tu Bro Syah sendiri terpanggil untuk ikut Hidayah Center sebab bila mana Bro Syah ajak semayang, walaupun pasal driving jauh daripada Vista atau daripada pejabat ke daripada mana kan, datang jauh atau macam sekarang ni, Bro Syah daripada Vista pernah cari internet kan, tak ada orang bayar, tak ada bayar extra mileage apa semua, tak ada. Tapi kita yakin bahawa Allah akan bagi balasan bila mana yang ada online dengan kita hari ni kan, terpanggil bila buat perbuatan faham lepas ni melayan suami lebih baik kan, ada yang bertindak ke atas apa yang Bro Syah kongsikan, yang ni lah kita harapkan pahala yang datang daripada tempat-tempat yang tak kita sangka lah di akhirat nanti insyaAllah. Sebab Bro Syah pun banyak kesilapan, banyak kekurangan, ada banyak juga kesilapan kepada isteri kan. Bila bagi tahu ni pun sebenarnya ingatkan diri sendiri balik. Ingatkan diri sendiri semula. Jadi rasanya itu saja 11.30. Jadi makanan pun dah lama tunggu. Kami mohon izin lah kalau tak ada soalan lagi. Lepas ni boleh tanya soalan dalam grup lah. Kalau nak tanya tentang fitrah beragama atau tajuk semalam, kalimah syahadah. Dalam 5 hari ni, kita akan ulang kaji. Sebelum kita masuk tajuk seterusnya minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita belajar fiqh ibadah lagi ya. Fiqh ibadah ni macam mana nak solat, macam mana nak puasa. Jadi kita selang-seli. Kita kenal belajar tentang Tuhan, kita belajar macam mana nak beribadah pada Tuhan. Selang-seli lah minggu ke minggu insyaAllah. Jadi itu saja daripada Bro Syah. Alhamdulillah ada tekan butang rakaman ni tadi, tapi tak tahu macam mana rupa rakaman tu. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan. Tapi rasanya dalam bentuk audio saja. Boleh rujuk slide nanti untuk penerangan yang telah diberikan lah. Jadi, itu saja daripada Bro Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang datang. Tahniah, Syabas. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, insyaAllah. Saudara Jeffrey, Alhamdulillah jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.